Assalamualaikum semua. Dah ada idea ke nak masak apa hari ni? Kalau belum, jom tengok resepi yang saya nak kongsikan ni. Masak satu ni je pun dah cukup lengkap dah untuk kita punya makan tengah hari ataupun makan malam. Kalau nak tahu macam mana saya buat resepi ni, jom tengok video ni sampai habis. Bahan utama yang kita perlukan adalah pucuk paku. Selain daripada pucuk paku, boleh juga gantikan dengan sayuran yang lain. Bahan seterusnya yang kita perlukan adalah santan. Untuk masak pucuk paku ni, saya lebih suka gunakan santan yang segar sebab rasa dia akan jadi lebih sedap. Bahan lain yang kita perlukan adalah udang. Udang ni saya dah buang kulit dia, tinggal ekor je. Ataupun kalau nak buang semua pun boleh juga. Kemudian saya akan masukkan juga tempe dan tahu. Untuk dua bahan ni kalau tak suka, tak letak pun tak apa. Kemudian yang ni adalah bahan-bahan untuk dikisar ataupun ditumbuk. Kita perlukan bawang merah ataupun bawang besar, udang kering, cili padi dan juga sedikit kunyit hidup. Bahan terakhir yang paling penting kita perlukan ialah cube pati ikan bilis Knorr. Jom kita tengok kat bahagian dalam dia. Kat dalam kotak ni, dia dah sediakan cube macam ni. So, senang kita boleh gunakan satu persatu. Untuk resepi yang saya nak buat ni, kita hanya perlu menggunakan satu cube pati ikan bilis je. So, kita ambil satu pati ikan bilis tadi dan masukkan kat dalam lesung ataupun blender untuk ditumbuk bersama dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian kita masukkanlah bahan-bahan yang kita dah sediakan tadi, iaitu bawang besar, kunyit, cili padi dan juga udang kering. Untuk cili tu boleh lebihkan kalau kita nak lebih pedas. Untuk semua bahan-bahan ni, kalau kita tak nak tumbuk, boleh juga gunakan pengisar ataupun blender. Tapi selalunya kalau untuk masak sikit-sikit macam ni, saya lebih suka tumbuk je sebab rasa dia lebih sedap sebenarnya berbanding menggunakan pengisar. Tapi tak apa, kalau nak lebih cepat dan senang kerja, boleh je guna pengisar. Kemudian kita boleh panaskan sedikit minyak kat dalam kuali. Bila minyak tadi dah panas, boleh gorengkan tempe dan tahu. Tahu dan tempe ni kita tak perlu nak letak apa-apa, just goreng kosong macam tu je sebab nanti kita nak masukkan kat dalam kuah. Kalau nak goreng tahu dan tempe ni asing-asing pun boleh, nak goreng sekaligus macam saya buat ni pun boleh juga. Lagi cepat dan senang kerja kita. Okey, saya rasa mungkin akan ada yang tertanya-tanya kenapa saya goreng tahu dan tempe kat dalam periuk yang besar macam ni. Jawapannya sebab saya nak guna balik minyak goreng tempe dan tahu ni untuk menumis bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. So nanti tak payahlah susah payah kita nak gunakan dua kuali untuk masak ni. Okey, bila tahu dan tempe tadi dah garing macam ni, kita boleh angkat dan ketepikan dulu. Untuk minyak tu pula, kalau banyak sangat kita boleh buang sikit dan tinggalkan sikit je kat dalam kuali. Lepas tu boleh tumiskan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. Kita perlu tumiskan semua bahan-bahan ni sampai dia jadi garing. Barulah kita punya rasa masak lemak pucuk paku tu akan jadi lebih sedap. Okay, bila bahan tumisan tadi dah mula garing, kita boleh masukkan santan. Untuk masakan ni, saya lebih suka gunakan santan segar. Tapi kalau nak gunakan santan kotak pun boleh juga. Cuma santan kotak tu kita perlu bancuh dulu dengan air ataupun tambahkan sedikit air. Sebabnya santan kotak tu selalunya dia lebih pekat berbanding santan segar. Okay, bila dah nampak santan tu hampir mendidih, kita boleh masukkan pula pucuk paku. Tapi kalau gunakan sayuran yang mudah masak, boleh masuk sayur tu lambat sikit. Tunggu dulu santan tu mendidih dan cukup rasa, baru kita masukkan sayur. Tapi sebab pucuk paku ni dia agak lambat sikit nak masak, so kita boleh masak awal sikit lah. Selalunya untuk masak lemak ni kita tak boleh nak tinggalkan macam tu je. Bila dah masukkan santan, memang kita perlu sentiasa kacau supaya masak lemak ni tak pecah minyak orang kata. So kita kacau sampai paku ni nampak agak lembut. Bila pucuk paku tadi dah agak lembut, baru kita masukkan udang. Sebab udang ni kita tak perlu nak masak lama, dalam 2-3 minit je pun dah cukup dah. So tak perlu nak masukkan udang tu terlalu awal. Kita tunggu sampai udang tadi masak dan akhir sekali boleh masukkan tahu dan tempe yang kita dah goreng pada awal tadi. Bila dah masukkan semua bahan-bahan tadi, kita boleh rasa dulu sama ada sedap ke tak sedap ke, apa yang kurang tu kita boleh tambah. Make sure rasa dia seimbang dan sedap mengikut selera kita sendiri. Tapi selalunya apa-apa masakan yang saya masak menggunakan cube pati Knorr memang sedap. Tak perlu nak tambah macam-macam lagi. Okey, bila dah cukup semua rasa, kita boleh tutupkan api dan hidangkan. Masak satu ni je pun dah cukup lengkap dah. Sebab kat dalam ni ada sayur dan juga ada protein. Rasa dia memang lain daripada yang lain sebab selalunya pucuk paku tu kita masak pucuk paku tu saja kan. Tapi yang ni special sikit, dia ada udang, ada tempe dan ada tahu. Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Terima kasih sebab menonton video-video daripada Buat Orang Lapar. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.